Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku, Kecil Ceri Garage. Okay, so malam ni aku nak buat satu video yang mana masih lagi video-video yang lebih kurang video yang sama macam yang sebelum-sebelum ni. Dia berkenaan dengan enjin, berkenaan dengan minyak hitam, berkenaan dengan overhaul, berkenaan dengan enjin barai, berkenaan dengan tensioner. Okay, so benda-benda begini sebenarnya tak apa, aku takkan jemu lah untuk kongsi benda-benda ni untuk kebaikan korang semua. So pada korang yang tengok aku punya YouTube channel ni, terima kasih sebab dah like, share, subscribe, dan terima kasih kerana dah sokong aku punya YouTube channel ni. Okay, so yang mana belum follow aku punya YouTube channel lagi, belum subscribe, minta tolong korang like, share dan subscribe. Yang paling penting jangan lupa tekan tombol loncengnya guys, supaya enggak ketinggalan update video terbaru daripada aku lah. Okay, so hari ni alamak, belum apa-apa lagi dah terbagai dah. So dekat aku sekarang ni yang seperti korang nampak, ada apa, ada part-part enjin, crankcase. Okay, so ni, okay, nampak jelas tak? Jelas kot? Okay, jelas So ni apa orang kata, dia punya salam perkenalan dia masih lagi orang kata ni lah, cerita pasal minyak hitam, cerita pasal enjin lah. Korang tengok lah. Okay, ni sekarang balancer balancer ni dah putus tau, nampak? Dah putus dua. Okay, so dah putus, nampak tak? So dah ni dia dah putus dua. Okay, dah putus dua nampak ni dia punya bearing dah terangkat. Okay, bearing dah terangkat. Aku tak tahu nak kena ketuk lah ni. Okay, bearing dah terangkat. Okay, so sekarang ni apa punca selain daripada orang kata tensioner manual, selain daripada orang kata upspec, selain daripada minyak hitam, apa lagi sebenarnya punca yang bearing ni boleh barai? Balancer putus, nampak? So ni dah pecah. Okay, dia punya serpihan dia ni lah, serpihan dia. Okay, ni dia punya serpihan. Ada lagi tadi, mana dia punya serpihan dia? Cun-cun. Ni lah. Ya, nampak? Ya, dia punya serpihan. Okay, so sekarang ni aku nak cerita dengan korang macam mana balancer ni boleh putus dua. Okay, so sekarang ni cerita dia. Okay, ini bearing, ini adalah bearing balancer. Nampak? Korang nampak? Dekat sikit tengok. Ini adalah bearing balancer. So sekarang ni bearing balancer ni dah jam tau. Dia dah tak boleh nak pusing. Nampak tak? Dia dah tak boleh nak pusing. Dia dah jam. Okay, so kanan kiri pun aku rasa dah jam juga ni. Terabuh habis. Terabuh habis. Nak keluarkan ni. Berjaya dikeluarkan. Balancer ni aku berjaya mengeluarkan. Sekarang ni aku nak tengok bearing ni jam ni. Tak boleh keluar lah pula. Aduh. Sekejap keluarkan bearing je. Tak boleh keluar, melekat habis tadi.
Sekejap Sikit lagi. Aku nak tunjuk kat korang. Okay. Sekarang ni aku tunjuk kat korang. Okay, ini dia. Ni sekarang bearing balancer ni dah jam tau. Dah tak boleh pusing. Dia pusing pun sangkut. Okay. Dia pusing pun sangkut. Okay, so sekarang ni yang sebelah sini pun sama tak? Ketuk. Lu akan tengok. Kau keras kan? Sama tak? Belah sini pun jam tak? Okay, so sekarang ni macam mana bearing dia boleh jam? Kau dengar tak? Dengar macam bunyi kesat kan? Okay, so macam mana bearing ni boleh jam Okay, so aku nak tunjukkan korang lah macam mana bearing balancer ni boleh jam dan macam mana balancer ni boleh putus dua. Okay, so bila bearing ni dah jam, lepas tu macam nak cakap sekejap, ambil contoh. Okay, ambil contoh. Okay, balancer begini. Okay, balancer begini. So bila enjin berjalan sampai satu masa bearing ni kiri kanan ni jam. Bila bearing ni kiri kanan ni jam, tapi bearing-bearing lain masih lagi berjalan. Macam bearing crankshaft, bearing gearbox, dia masih lagi berjalan. So bila bearing crankshaft tu masih lagi jalan, crankshaft kan dia gigit dekat sini kan. So dia benda ni jam kan, bearing jam kiri kanan tapi crankshaft berjalan. So benda ni dia berpusing. So bila dia dah pusing kan, tapi bearing masih lagi jam, so dia putus lah. Okay, so sekarang apa punca sebenar dia yang bearing, yang balancer ni boleh putus dua. Okay, so ni aku nak kongsi sikit dengan korang. Mungkin korang banyak terlepas pandang ke, ataupun korang banyak tak tahu ke. Okay, so ni aku nak cerita sikit dengan korang. Okay, korang tengok ni. Sekarang ni brother ni pakai Hyperclass Umar Racing. Okay, so sekarang ni kita bukan nak salahkan Hyperclass Umar Racing ni, tidak kan, tapi dia punya class plate ni, class plate kita tak tahu dia pakai class plate apa. So dia punya class plate ni bila dia pakai apa, Hyperclass, lepas tu spring dia keras, lepas tu class plate dia ni dia, jap aku kena buka baru korang nampak. Kena buka bagi korang tengok, bagi korang faham lah kan. Kalau tidak nanti aku bebel lagi kan, korang tak faham, tak guna juga kan. Sekarang senang cerita. Bila class ni dah slip, dia bukan tidur tau, dia slip tu maksudnya, sekejap, macam mana aku nak cakap. Okay, dia dah slip okay, slip apa yang aku masukkan. Okay, korang tengok ni, nampak tak ni? Dia dah calar, lepas tu dia dah makan tau. So dia dah belekuk ni. Nampak tak belekuk? Nampak tak? Kiri kanan dia dah belekuk ni. Ini pun sama kat, dia dah belekuk. Okey, jadi habuk apa benda yang belekuk ni, dia akan jadi menghasilkan habuk tau. So habuk dia ni ke mana pergi dia? Habuk ni biasa dia akan pergi ke dalam enjin lagi lah. Maksudnya dia pergi ke duduk dalam bearing lah. Aku dah ada buat video sebelum ni berkenaan dengan kelas plate punca motor jam, punca motor overhaul ni kan. So sekarang ni punca dia salah satu bearing apa jam, lepas tu balancer jadi putus ni sebabkan dengan kelas plate ni lah. Salah satu punca lah. Okey, yang kedua pula punca dia mungkin daripada segi minyak hitam recycle ataupun minyak hitam tiruan. So kalau kata korang pakai minyak hitam tiruan, minyak hitam recycle ni dia
tak berapa nak protect korang punya enjin, korang punya bearing. So benda tu pun dia akan jadi efek jugalah untuk masa akan datang. Janganlah jaga korang cakap aku pakai okey je, clutch plate okey, tak ada apa pun kan. Benda ni sebenarnya dia bergantung pada nasib lah. Tengok kadang-kadang cara kita bawa pun dia main peranan juga kan. Tapi kalau kata korang nak percaya apa yang aku share ni, korang percaya. Kalau korang tak nak percaya, kalau korang tak nak ikut, terpulang lah. Aku tak boleh nak paksa kan. Sebab benda-benda macam ni kalau dah sampai pecah, crankcase ni dah pecah kan, crankcase dah pecah kiri kanan. Okey, lepas tu pula head pun dah janam. Nampak? Head pun dah calar. Dah calar, dah makan. Okey. So ni pun cam pun dah calar agak dah. Cam pun dah calar agak. Nampak tak? Cam dah calar. Okey. So crankshaft tak payah cakap lah. Crankshaft dulu nampak? Dia dah kajung lah. Nampak? Dia dah keras. Bearing dia pun dah out lah. Nampak? Lepas tu lagi apa? Blok pun dah calar. Blok aku tunjuk lah. Nampak tak? Blok calar. Tak nampak? Nampak blok calar? Nampak? Okey, blok pun dah calar. Okey, so sekarang sini motor ni motor ni owner pakai minyak high ref. High ref ni tak tahulah minyak hitam apa kan, beli kat mana, siapa yang buat, siapa pencipta dia, aku pun tak tahu. Sebab aku lebih recommend pada minyak Petronas F700. Sekarang ni korang kena pilih satu antara dua, sama ada korang nak motor korang berat ataupun korang nak jaga enjin korang. So kalau kata korang nak jaga enjin korang kena pakai minyak 1550. Walaupun dia berat sikit, tapi dia protect korang punya enjin. Tapi kalau kata korang nak motor korang ringan, enjin korang ringan, korang pakailah 1040 ke 1030 ke apa. Tapi kalau kata ikut aku, pengalaman aku, kalau nipis ni dia tak berapa protect sangat kita punya enjin. Untuk jangka masa panjang dia akan jadi masalah, problem dekat kita punya enjin. So sekarang ni apa yang aku boleh kongsikan dengan korang, boleh cerita dengan korang, boleh sampaikan, boleh ingatkan pada korang, korang jagalah motor korang sendiri. Korang jaga minyak hitam, pakailah minyak hitam yang betul. Lepas tu orang kata janganlah suka ikut orang kan. Maksudnya kalau kita nak menuntut ilmu ni, carilah guru yang betul. Kecil aku sendiri tak ada cakap aku betul, tapi aku bercakap atas rasa pengalaman aku lah kan. Kalau korang rasa korang nak ikut, korang ikut. Kalau tak nak, sudah, aku tak ada paksa. So benda-benda macam ni aku kena buat juga untuk kita kongsi pada kawan-kawan yang mana betul-betul nak jaga, orang kata, kestandardan tu kan. So kita boleh share lah dengan orang. Lepas tu lagi satu ni, oil pump ni okey dah, dia pakai oil pump racing dah okey dah. Tapi cuma aku tak minat dia punya brand lah. Macam brand Umar Racing ni mana ya, motor ni dia pakai brand Umar Racing. Sekejap, mana pula, dah tak nampak. Umar Racing So dia punya movement untuk rotation kipas dia ni tak berapa nak smooth So aku tak prefer oil pump Umar Racing ni. Aku lebih prefer oil pump SWR lah. Sebab oil pump SWR dia punya movement untuk oil pump ni, untuk dia pump minyak hitam, dia punya pusingan dia tu lancar lah. So macam Umar Racing ni dia berat sikit lah kan. So sekarang ni benda-benda macam gini kalau kata kita sembang sampai bila takkan habis lah. So korang pilih sendiri lah, sama ada korang nak jaga motor korang ataupun korang tak nak jaga kan. Tu terpulang lah. Kalau korang rasa korang nak jaga motor korang, korang boleh follow aku punya pendapat, boleh follow aku punya ilmu ni, korang follow lah, ambil lah. Kalau kata korang tak boleh nak follow, terpulang korang masing-masing kan. Itu je daripada aku untuk malam ni. Okay, mungkin agak berterabur sikit aku punya penerangan pasal motor enjin dan barai ni. Okay, itu je lah daripada aku kan. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.